Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-50. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-70 hingga 72 surah Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Maka ketika ia membekalkan mereka dengan bekalan makan yang mencukupi keperluan mereka, lalu ia meletakkan bijana minuman raja di kenderaan saudaranya, iaitu Bunyamin. Kemudian menyeru seorang penyeru, wahai orang kafilah ini, sesungguhnya kamu adalah pencuri. Mereka bertanya sambil menghadap ke arah orang menteri yang menuduh itu, apa benda kamu yang kehilangan? Orang menteri menjawab, kami kehilangan cupak raja, dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-70 hingga 72 surah Yusuf dengan menyatakan kata sarikun diambil daripada perkataan sariku, iaitu pencuri atau yang mengambil barang sesuatu yang bukan haknya secara tersembunyi. Kemudian ayat ini menggunakan dua istilah untuk tempat minum raja. Pertama as-siqayah dan yang kedua suwa'. As-siqayah berarti tempat yang dibuat daripada bahan istimewa kerana milik raja, manakala suwa' adalah alat ukuran. Selain itu, perkataan za'im yang bermaksud penjamin adalah kata tunggal, tetapi kata sebelumnya, contohnya qalu yang bermaksud mereka menjawab, adalah kata jamak. Ini menjadi isyarat bahawa yang berbicara hanyalah seorang, iaitu pemimpin rombongan, pengejar, manakala yang lain hanyalah mengiyakan saja. Perkataan al-air pada mulanya bererti unta atau keldai liar. Kemudian maknanya berkembang sehingga mencakupi juga penunggang dan barang yang dipikul oleh kedua-dua binatang itu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-70 hingga 72 surah Yusuf ini dengan menyatakan, setelah Nabi Yusuf menyukat gandum untuk mereka menyiapkan bekalan,
Baginda meletakkan mangkuk di dalam kenderaan Bunyamin seperti yang telah mereka sepakati bersama. Perkara ini dilakukan dengan alasan supaya Bunyamin menetap lebih lama di Mesir yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain bergegas meninggalkan istana kerajaan untuk kembali ke negerinya dengan gembira. Tidak lama setelah itu mereka mendengar suara teriakan yang memanggil mereka berulang kali. Kemudian pegawai kerajaan berteriak, "Wahai orang yang menaiki unta, berhentilah kamu kerana kamu adalah pencuri. Janganlah kamu berangkat sebelum kami memeriksa barang yang dibawa olehmu." Saudara-saudara Nabi Yusuf bertanya kepada pegawai sambil menghampiri mereka, "Apakah yang hilang darimu dan apakah yang kamu cari?" Saudara-saudara Nabi Yusuf berasa mereka tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Kerana itulah mereka berasa hairan jika terdapat barang kepunyaan kerajaan yang hilang. Lalu pegawai itu menyebut, "Kami kehilangan alat penimbang milik raja yang digunakan untuk menimbang gandum untuk orang awam. Orang yang menemukannya akan diberi hadiah gandum mengikut kemampuan yang boleh dibawa oleh seekor unta. Tegasnya lagi, aku menjamin bahawa orang yang menemukannya pasti akan diberi hadiah itu." Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-70 hingga 72 surah Yusuf ini dengan menyatakan, semua unta-unta telah selesai dipenuhi gandum. Alat penimbang tersebut juga diletakkan di atas unta Bunyamin, sebagaimana yang telah diperintahkan Yusuf secara diam-diam. Kemudian setelah semuanya telah bersedia, mereka mula berangkat meninggalkan Mesir menuju ke kampung halamannya. Namun, sebelum sempat keluar daripada pintu kota, mereka dikejar oleh pegawai-pegawai Nabi Yusuf yang menyatakan bahawa mereka adalah pencuri. Lantas, saudara-saudara Nabi Yusuf amat terkejut dengan tuduhan itu. Pegawai tersebut telah mendakwa bahawa mereka telah kehilangan alat penimbang milik raja. Sesiapa yang berjaya yang menemukannya, pasti akan diberi hadiah 1 pikulan unta kepadanya. Manakala Ustaz Marwan Musa melalui kitabnya Tafsir Al-Quran Hidayatul Insan mentafsirkan ayat ke-70 hingga 72 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa alat tersebut diperbuat daripada emas dan dihiasi permata. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf berhadapan dengan orang yang menduduk itu dengan tujuan untuk menolak tuduhan tersebut, memandangkan pada kebiasaannya seorang pencuri akan menjauh dan segera pergi. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-70 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa tema bagi ayat ini adalah mengenai kisah Nabi Yusuf yang tidak menyimpan dendam. Strategi yang dilakukannya ini adalah untuk memberi pengajaran pada dunia bahawa apa yang dibuat akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian ayat ke-71 surah Yusuf pula menjelaskan bahawa jika ingin menuduh, maka datangkanlah bukti dan janganlah menuduh sekiranya tidak mempunyai bukti. Tafsiran bagi ayat ke-72 surah Yusuf pula ialah manusia merupakan makhluk yang bertanggungjawab, maka setiap kejahatan pasti mempunyai hukuman. Begitu juga sebaliknya, setiap kebaikan pasti ada penghargaan. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-70 hingga 72 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini mengisahkan tentang peristiwa kepulangan saudara-saudara Nabi Yusuf ke kampung halaman mereka. Baginda meminta para pembantunya untuk mempersiapkan kepulangan mereka. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka bawa pulang dan bekalan dalam perjalanan mereka, baginda juga menugaskan pembantunya untuk memasukkan alat penimbang ke dalam karung saudaranya Bunyamin. Kemudian setelah saudara-saudaranya berangkat, Nabi Yusuf memberitahu para pembantunya bahawa alat yang digunakan untuk menimbang telah hilang. Mungkin diambil oleh khalifah tersebut. Para pembantu Nabi Yusuf lantas mengejar kafilah itu. Ketika mereka berhasil mendekati kafilah anak-anak Nabi Yakub itu, seorang pembantu berteriak lalu berkata, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu semua adalah pencuri." Mereka sangat terkejut mendengar seruan itu, lalu bertanya sambil menghadap pembantu itu, "Barang apakah yang telah hilang itu?"
Lalu pembantu Nabi Yusuf menjawab, kami kehilangan alat timbangan dan sesiapa yang mengakui bahawa ia ada padanya atau dapat mengembalikannya tanpa harus kami geladah, maka dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin hadiah itu pasti akan dia terima. Saudara-saudara kafilah Nabi Yusuf berasa tersinggung dengan tuduhan para pembantu baginda. Mereka pun membela diri dan menjawab, sebelum ini kami sudah pernah datang ke Mesir. Identiti kami telah diperiksa oleh petugas kerajaan. Beberapa hari yang lalu kami dijamu oleh raja. Demi Allah, kamu mengetahui bahawa kami datang bukan untuk membuat masalah di negeri ini. Dan kamu juga mengetahui bahawa kami bukanlah para pencuri seperti yang kamu tuduhkan itu. Manusia kini hidup pada zaman fitnah, di mana banyaknya berlaku kekeliruan, kezaliman serta penindasan. Manusia juga ada yang hidup dalam keadaan jahil tanpa ada ilmu. Bukan itu sahaja, malah pada zaman kini ada kalanya orang yang menipu itu lebih dipercayai berbanding dengan orang yang jujur. Jika kita melihat kepada situasi masyarakat pada hari ini, terdapat segelintir manusia yang suka menuduh seseorang tanpa bukti yang kukuh. Sebagai contoh, mereka mendakwa dan menuduh serta memfitnah seseorang telah melakukan suatu perkara yang buruk. Akan tetapi dakwaan dan tuduhan mereka itu tidak disokong dengan sebarang bukti yang kukuh. Bahkan ada juga yang menuduh orang lain hanya berdasarkan emosi serta kepentingan peribadi semata. Tambahan pula kewujudan teknologi menerusi media sosial menjadikan suatu tuduhan dan gosip tersebar dengan mudah. Erti kata lain, tuduhan terhadap seseorang dapat disebar dengan cepat dan mudah melalui media sosial. Walaupun pada realitinya tuduhan tersebut adalah salah sama sekali. Kewujudan media sosial menjadikan seseorang lebih mudah untuk menunding jari dan menuduh orang lain melakukan sesuatu perkara yang terkutuk tanpa bukti yang kukuh. Perbuatan tuduh-menuduh tanpa bukti kukuh bukan sesuatu yang diajar dalam Islam. Allah telah memberi amaran mengenai perbuatan menyebar fitnah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-19. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang suka terhebah tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat. Dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara yang sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia sentiasa menyelidik kebenaran suatu berita yang diterima untuk mengelakkan perkara buruk seperti fitnah, penipuan dan memburukkan orang lain hanya kerana mengikut hawa nafsu dan perasaan benci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-70 hingga 72 surah Yusuf ini ialah kisah ini memberi pengajaran kepada kita bahawa penting untuk mempertahankan diri ketika dituduh atau difitnah terhadap sesuatu perkara supaya identiti kita tidak terpalit dengan perkara yang tidak baik. Sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf AS menunjukkan keteguhan dan keagrapan silaturahim baginda terhadap saudara kandungnya sendiri dengan memberikan layanan terbaik sebagai seorang tetamu. Jerih perih kisah perjalanan dakwah baginda Nabi Yusuf AS
yang dirakamkan di dalam Al-Quran perlu dihayati oleh umat Islam supaya kita lebih cekal dalam menjalani kehidupan ini hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.